Sampai muka surat apa? InsyaAllah. Muka surat apa? Bab ketiga. Bab ketiga, seksa kubur. Sampai ayat mana? Hadis panjang. Hadis yang pertama atau hadis kedua? Hadis pertama. Yang kedua, Nabi SAW, innal mu'mina iza tadara. So yang atas tu belum, dah belum? Setengah masuk perenggan kedua belakang. Nabi SAW bersabda, adapun hamba yang kafir. Okey, insyaAllah. Tanda saya pun tanda. Kita kena tanda, takut lupa. Dah masuk 5 siri ni, banyak lagi lupa kan. InsyaAllah. Boleh muka surat, kitab lama muka surat apa? 46. Kitab labung lagi sama juga. Kitab baru muka surat 31, InsyaAllah. Boleh InsyaAllah. Yang ada kitab muka surat 46, kitab lama. Kitab baru 31. Yang ada kitab lah. Yang tak ada kitab jangan cari pula. InsyaAllah. Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi rasul minin. Allahumma ghnina bihalin haramin wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa anshur alain amin azamatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasughu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antul dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib bulan ini. Dah masuk bulan Safar. Dah 9 tu 9 Musa Safar ya, 9 ke 8 silap saya. Ni pun dah masuk hujung bulan September. Tinggal lagi 3 bulan habis 2020. Maksudnya kita ni lagi dibagi peluang untuk meneruskan kehidupan kita, iaitu pencarian kita untuk musafir yang satu lagi yang aman hebat, iaitu satu dipanggil alam akhirat ataupun dipanggil yang hidup sesudah mati.
Betul tak betul? InsyaAllah untuk lagi berkat kita pengaji malam ni, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita masih lagi teruskan kitab kita Tanbihul Ghafilin yang telah disebutkan muka suratnya, masih lagi dalam tajuk seksa kubur dan dahsyatnya, ya. Seksa kubur dan dahsyatnya. Pasal apa? Kita masih lagi dalam keadaan dicalonkan untuk masuk ke dalam kubur. Betul? Calon-calon pilihan raya dah menang dah kalah pun ada, menang pun ada, hilang dapat, ada yang hilang dia punya wang pertaruhan, wang deposit, macam-macam lah. Tapi kita calon kubur, calon jenazah, tak payah buat apa-apa. Bukan tak payah buat apa-apa, kena buat apa-apa, kena buat sesuatu untuk bekalkan kita nak menghadap satu lagi alam yang akan pasti tak terkecuali setiap yang dipanggil manusia, makhluk yang dipanggil manusia, ataupun setiap makhluk daripada manusia, sampailah gajah, harimau, sampai ke kancil, sampailah ke nyamuk, kuman pun tetap akan mati. Sama juga kuman yang tak nampak sekarang, mati tak dia, pun akan mati juga. Tak ada yang tak mati. Itu dipanggil bakal-bakal jenazah ataupun calon-calon jenazah. Ni diingatkan kita bab siksa kubur dan dahsyatnya. Ada tak siksa kubur? Ada. Ini salah satunya dalil-dalil yang kita nak baca. InsyaAllah sama-sama kita baca bab siksa kubur dan dahsyatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca terus maksud hadis yang panjang ni, ya. Kita baca maksud dia. Perenggan yang kedua, Nabi SAW bersabda, adapun hamba kafir, hamba yang kafir, jika akan meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang hitam mukanya dengan pakaian hitam, lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malakul maut dan duduk di samping kepalanya, lalu ia berkata, hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah. Maka tersebarlah di semua anggota badannya, maka dicabut rohnya bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah. Maka terputus semua urat dan ototnya, kemudian diterimanya, akan dimasukkan dalam kain hitam dan dibawa dengan bau yang sangat basin bagaikan bangkai, dan dibawa naik, maka tidak melalui malaikat, melainkan ditanya, roh siapakah yang jahat dan basi itu? Dijawab, Fulan bin Fulan, dengan sebutan yang amat buruk sehingga sampai di langit dunia. Maka minta dibuka, tetapi tidak dibuka untuknya. Kemudian di langit dunia, kemudian Nabi SAW membaca ayat yang bermaksud tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit, dan tidak dapat masuk surga sehingga unta dapat masuk dalam lubang jarum. Ini maksudnya pintu tu sebesar lubang jarum pun tak dibuka, tuan-tuan. Tu hebatnya orang kafir. Dapat masuk, kemudian diperintahkan tulislah orang itu dalam sijjin, tempat yang buruk catatannya. Kemudian dilemparkan rohnya itu begitu sahaja, begitu sahaja roh tu sebagaimana ayat yang dimaksudkan, siapa mempersekutukan Allah maka bagai jatuh dari langit lalu disambar helang, yakni burung helang, atau dilemparkan oleh angin ke dalam jurang yang curam. Kemudian dikembalikan roh itu dalam jasad di dalam kubur, lalu didatangi oleh dua malaikat yang mendudukkannya. Lalu bertanya, siapa Tuhanmu? Jawabnya, saya tidak tahu.
Lalu ditanya, apakah agamamu? Jawabnya, saya tidak tahu. Lalu ditanya, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutuskan di tengah-tengah kamu? Jawabnya, saya tidak tahu. Maka terdengar suara seruan dari langit, dusta hambaku, hamparkan untuknya dari neraka, bukakan baginya pintu neraka. Maka terasa olehnya panas hawa neraka, dan disempitkan kuburnya sehingga terhimpit dan rosak tulang-tulang rusuknya. Kemudian datang kepadanya seorang yang busuk wajahnya dan basi baunya, berkata kepadanya, sambutlah hari yang sangat buruk bagimu. Inilah saat yang telah diperingatkan oleh Allah kepadamu. Lalu ia bertanya, siapakah engkau? Jawabnya, aku amalan yang buruk. Aku amalanmu yang buruk. Lalu ia berkata, ya Tuhan, janganlah engkau segerakan akan datangnya hari kiamat. Kalau baca yang Arab lagi mengantuk betul. Baca yang masuk ni pun mengantuk juga. Pasal apa? Kita tak takut. Ustaz baca tu cerita kosong kot ustaz baca. Betul? Orang Jawa kata omong-omong kosong. Jangan. Ini yang benar sebenarnya. Orang Jawa kata yang benar. Ini memang pasti kita akan lalui. Ni cerita perenggan ni cerita yang kafir, yang maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang syurga, ahli syurga indah belaka. Belum masuk kubur, harum semak di luar. Jenazah tak mandikan lagi, dah harum semerbak. Tu calon ke syurga. Tu kuburnya pun harum semerbak. Tak boleh nak kata bau apa, bau yang dihantar. Pasal apa? Itulah dikatakan surga, kubur tu dia jadi jembatan ataupun first station sebelum kita ke akhirat. Jadi jembatan syurga. Kalau ahli syurga, awal-awal lagi dalam kubur tu dah diterjemahkan bab syurga. Sama juga yang di opposite one tu, yang berlawanan ni apa dia? Ahli neraka. Kena pula kafir ataupun yang maksiat, betul-betul lawan Allah Ta'ala. Allah bentangkan ni, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Orang kafir meninggal dunia menghadapi akhirat, diturunkan malaikat dari langit yang hitam mukanya dengan pakaian hitam. Allah tuan-tuan, malaikat Jibril jumpa Rasulullah putih pakaian, jubah putih tuan-tuan. Nampak beza? Jumpa yang takut dengan Allah Ta'ala, jumpa yang tak takut dengan Allah Ta'ala. Beza kan. Kita ingat kain kafan di masjid ataupun di surau. Sini ada kain kafan surau ni, ada siap dah, tinggal nak cari saiz saja. Betul? Saiz dan tukang gunting je. Ada seorang tempah, maka diukurlah badannya, diukurlah kakinya, diukurlah kepalanya. Betul tak betul? Tu jangan kita seronok sangat kain kafan dah ada dalam surau. Tu kata pepatah Arab yang saya bacakan semalam. Pepatah Arab kata apa? Ramai orang muda-mudi, tua muda-mudi mundar-mandir ke sana kemari, terlupa kain kafan dia sudah siap. Warna apa kain kafan? Batik putih. Kain batik ada, tapi dia pakai sementara je, betul? Sebelum dikafankan, ada kain batik lepas disiapkan. Tu orang Indonesia berisau. Orang Malaysia beli kain batik cuma nak pakaikan kat jenazah rupanya. Tu beli tak tu. Ada kawan tu selalu beli kain batik masa zaman dulu lah, kan, kirim kat kawan-kawan yang balik Indon, balik sini, mau buat apa kain batik? Mau tutup jenazah, dia kata. Jenazah sebelum dikafankan kena pakai, macam wajib pakai kain batik. Kain batik lepas yang belum dijahit lagi. Betul? Allah, tuan, tengok kain batik berisau, belum kain kafan lagi, kain batik. Kalau ada kain batik lepas kat rumah tu, kita tengok pun risau. Betul? Takut kita pakai dulu. Tak sempat jahit, pakai dulu. Nampak? Tu
Yang paling hebat, kain kafan di surau dah siap. Tapi sebenarnya orang yang mati ni ada lagi kain kafan yang tak nampak. Yang calon syurga kain kafan harum semerbak, yang tak nampak, dibawa oleh para malaikat. Tapi untuk yang kafir atau yang maksiat dengan Allah Ta'ala ni, kain kafan dia berwarna hitam. Malaikat yang datang tu pun berwarna hitam, sehitam-hitam. Allah tuan, tu kadang-kadang kita renung bab-bab tu, jangan main-main. Sebab tu Allah bagi peringatan kan macam-macam, betul? Convert tak berhenti lagi, tak berhenti lagi. Elok single number, sekarang jadi triple number. Pasal apa? Kedegilan, keegoan manusia ni masih tak berhenti. Masih tak nak kelab malam juga, nak minum arak juga, betul? Wah, tak berhenti tuan-tuan. Allah hantar juga, Allah sayang juga sebenarnya orang Semenanjung, orang tanah Melayu, orang Nusantara ni Allah sayang. Duk sibuk-sibuk lawan COVID, Allah hantar tak Quran? Tak pakai wahyu pun, dah ada Quran, betul? Allah dah bentang Quran kat mana? My Quran Time. Ada dengar tak ada dengar? Kalau tak ada dengar, tak follow, ada masalah besar, tuan. Kita bermasalah paling besar seumur hidup. Ada tak Quran Time? Maksud Quran Time tu apa? Masa kita dengan Al-Quran. Satu hari berapa jam? 4 jam. Hari cuti Sabtu Ahad pulang gaji 3 jam. Siaran langsung tiap-tiap hari pukul 12. Ulang pukul 5 yang hari biasa. Ulang lagi pukul 10. Besok pagi subuh pukul 6. Tu tengah minta nak tukar time. Pasal apa? Orang tengah sibuk semain subuh, betul? Rugi tak dapat tengok. Tak dapat juga tengok. Ada tak ulangan dekat Facebook? Ada. Sila share. Dalam Facebook ada, Telegram ada, Instagram ada, YouTube ada. Allah tuan, kan hadiah yang hebat daripada Allah Ta'ala. Kita tak payah lagi nak baca yang tak ada baris. Semuanya berbaris, semuanya berwarna, semuanya cukup dengan dengung. Panjang ayat boleh patah balik, siap kala ulang balik mana sepatutnya kita ulang, betul? Allah tuan. Lagu cukup bawa Ustaz Tirmizi, Ustaz Tarmizi. Ada tak lagu dia? Allah, cuma kita tak cukup nafas. Dia lagi hebat, dia pun tak cukup nafas. Kena surah bab hutang ayat nombor tak ingat berapa, 282 kata. Satu muka surat, satu ayat dia, cerita hutang. Ni yang terbaru, cerita pasal wanita, An-Nisa, betul? Surah An-Nisa. Allah perjuangkan kaum Hawa. Hebat lagi, Allah perjuangkan anak yatim. Hati-hati. Tu. Allah perjuangkan waris, perwarisan, pusaka, faraid. Allah perjuangkan riba. Bukan haramkan, Allah perang riba. Nampak? Ada tak dalam Quran? Ada tuan-tuan. Kalau dah tahu ada dalam Quran, kita nak ikut mana lagi tuan-tuan? Kita dah mengaku, betul? Salah satu kita kena percaya pada kitab. Yakin dengan kitab. Ni. Tuan-tuan, jangan lepas peluang. Bila dibuka, baca boleh baca, tapi kadang-kadang tak tahu isi dia, jus dia kita tak tahu. Tapi bila baca dengan tadabbur, dengan terjemahan, dengan tarannum, dengan bahasa Arab, satu hari satu perkataan, betul? Satu hari satu patah. Ini episod berapa dah? Ikut berapa episod? Satu hari satu patah. Allah tuan-tuan. Kemudian tak cukup lagi bagi PowerPoint nota dia, betul? Ada tak nota dia? Ada, siap PowerPoint. Daripada sinopsis sampai resolusi. Makhraj, hukum tajwid, ada tak hukum tajwid? Adab, akhlak dengan Quran. Allah tuan-tuan, cukup. Dan dah telah dibukukan. Ada tak dah buku dia? Dah, ni. 1 juzuk. Mewah lagi tu. Mewah. Nak buat macam ni tak? Tu. Tu tali Allah. Tempat kita bergantung. Apa dia? Al-Quran.
Kita bimbang ni bab mati ni, nak berdepan dengan malaikat mungkar dan nakir, betul? Kata kitab lama, kata Ustaz Badrisah, ada 4, bukan mungkar nakir ni, ada 4. Mungkar, nakir, nakur, Luqman. Allah, tuan. Jawab tulis, jawab lisan. Nak menghadap macam mana? Kita bukan macam ni ramai, betul? Duduk atas kapet, duduk bawah kipas, atas lampu, ada lampu, aircon lagi, sejuk. Allah, selesa tuan kita. Selesa-selesanya, mewah semewah. Tapi masuk saja dalam kubur tuan-tuan, kalau langsung tak tahu bab Al-Quran yang Allah bentang sekarang seluas-luasnya, dengan Facebook, dengan Instagram, dengan TV semua, agak-agak kita nak jawab apa dengan Allah Ta'ala? Tu kena renung. Saya baca kitab satu lagi ditulis oleh penulis daripada Brunei, ulama dari Brunei. Apa dia kata? Kitab tu Tuan Guru Datuk Ismail Kamus hadiahkan kat saya. Apa dia kata? Quran tu kalau kita berbakti waktu kita hidup, besok masuk saja liang lahat, Quran tu dikatakan duduk antara dada kita dengan muka kita. Masuk 2 malaikat tu, Quran tu blok dia, jangan ganggu hamba Allah. Sekarang aku berbakti untuk dia, pasal dulu dia hidup berbakti dengan aku. Siapa kata? Al-Quran. Allah, tuan-tuan. Kalau kita buat tak tahu yang Allah bentang sekarang dengan depan TV, depan internet, kita buat tak tahu. Itu masa my Quran time, betul? Masa dengan kita dengan TV, dengan internet. Kita sendiri dengan Quran yang betul-betul Quran. Ni Quran kan? Ni Quran. Kita ni dengan Quran macam mana? Kita sendiri. Tu antaranya. Kalau boleh cari jalan tuan-tuan, carilah jalan, adakan masa. Jangan kata tak ada masa dengan Al-Quran. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, salah satu kezaliman yang kita buat bukan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri, ialah kita tahu baca Quran, kita tahu belajar tajwid, kita tahu hafazan Quran. Sehari kita tak baca 100 ayat, kita dikategoriskan zalim, khianat dengan diri kita sendiri. Tu boleh tuan-tuan? Ni dah ada dah terjemahan, dah ada nota, cukup tuan-tuan, mewah semua. Takkan tak faham-faham lagi Al-Quran. Jangan buat perangai macam Yahudi tuan-tuan. Yahudi dibagi ayat-ayat Allah, bukan dia ambil, dilemparnya bukan ke depan, lempar ke mana? Ke belakang. Tu kena renung kita bab-bab tu. Boleh tuan-tuan? Ada peluang dengan Quran, dekatlah. Jangan langsung kita buat tak tahu dengan keadaan semasa. Kita ni calon-calon jenazah, betul? Apa lagi yang kita boleh buat? Salahnya satu, Quran. Balik pada kita tadi, lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata, kemudian datang malakul maut dan duduk di samping kepalanya, lalu berkata, hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah. Maka tersebar semua anggota badannya, dicabut rohnya bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah. Bila dah kafir, dipanggil kafir tu, malaikat tak ada panggil macam orang mukmin. Orang yang mukminin dipanggil, orang Islam dipanggil, dia akan panggil wahai, hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka. Murka ni bukan bencinya Allah Ta'ala, marahnya Allah Ta'ala. Sebab tu kita sebagai umat Islam dah bagi peringatan macam-macam. Kita jangan kita mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Ini salah satu dia kuman yang datang, yang masih tak masih tak habis-habis lagi. Walaupun bukan Malaysia, satu dunia, betul? Satu dunia. Bila satu dunia ni maksudnya apa? Murka tak Allah Ta'ala? Sebenarnya kemurkaan Allah Ta'ala timbul. Kedegilan kita meninggalkan SOP yang telah dibagikan, betul? Sebelum ni kita ada tak SOP? Ada. Cuma kita buat tak tahu. Bertenang aja. Sekarang Allah bagi betul-betul pure punya SOP. Nak masuk surau pun register, betul? Suhu 37 ke atas, sila balik. Betul tak tu SOP? 37 bawah, sila masuk. Boleh masuk terus? Tak boleh. Sanitizer dulu. Tulis nama, handphone, apa semua cukup. Tu risau tu, handphone banyak nombor tu kan. Ada banyak nombor handphone. Ada orang ambil kesempatan snap,
dia pula jadi scammer. Aduh, banyak dah berlaku kan. Dia guna nombor telefon tu, menyamar dia macam-macam. Betul? Ada tak berlaku? Banyak dah berlaku tuan. Tu kadang-kadang kita hati-hati. Betul lah. Bukan saya nak suruh tuan-tuan tipu nombor handphone tu, tak. Ini cerita sebenarnya. Perangai manusia tak sudah tuan. Perangai manusia tak sudah. Islam kata Islam tak sudah dengan ingatan Allah Ta'ala tu. Tak takut langsung dengan Allah Ta'ala. Ni Pak, nak masuk dah. Masuk sini. Boleh tak rapat-rapat saf? Tak boleh. Sila bawa sejadah sendiri. Termasuk ustaz, Tok Imam, Tok Bilal. Habis semua sejadah. Pak, pakai masker. Betul? Ada tak masker? Ada. Ni. Besok ni inilah jadi ikon tuan-tuan. Cucu kita besok, kalau kita hidup tahun 20 30 20, cucu tu, "Atuk, ini apa ya, Atuk?" Apa Atuk jawab? Itulah ikon 2020. Betul. Allah Tuhan. Nampak? Zaman kita Allah ingatkan punya hebat peringatan. Agak-agak kita expect tak ni berlaku, benda ni berlaku? Tak expect. Tanyalah saintis hebat macam mana pun, dia tak expect benda ni berlaku. Kita nak tuduh siapa? Nak tuduh siapa? Tak boleh tuduh, betul? Kerja Allah Ta'ala. Agak-agak lepas ni Allah nak hantar apa, kita tahu tak? Lagi dia tak tahu. Yang ini pun Tok Ki kita, Tok Ketua kita, moyang kita tak pernah cerita pun. Sebab tu dia selalu pesan, orang tua-tua dulu pesan, kita ni kena tahu kita ni datang dari mana, kita nak ke mana sebenarnya. Kena tahu. Kita datang daripada Tok Adam, betul? Tok Adam datang dari mana? Syurga. Bila datang asal daripada syurga, kita balik ke mana tuan-tuan? Nak balik juga taman apa ni? CP, Cerdas Perdana juga? Tak. Ini duduk Cerdas Perdana, betul? Cerdas Perdana. CP kan? Sementara tuan. Cuba tengok kawan-kawan kita yang dah pergi. Dia duduk sini selamanya? Tak. Ada yang pencen pindah tempat lain. Betul? Pindah. Nampak? Yang mati jangan ceritalah, pindah betul. Tu seorang-seorang pergi. Tu hebatnya kuasa Allah. Sebenarnya kita duduk sini sementara. Orang Jawa kata mampir. Sebentar saja. Kata orang Indonesia, kita jalan jauh musafir, singgah di warung kopi, order secangkir kopi, minum secangkir kopi, habis saja secangkir kopi, kita pun teruskan musafir kita. Tu kan kita mampir tu sebenarnya. Tu kena-kena kita di sini pun diceras memang mampir. Jangan kata selama-lamanya. Balik pada kitab tadi, kita ni yang kafir ni ditanya, dimasukkan dalam kain hitam, dibawa dengan bau yang basin. Maksudnya apa tu? Bagaikan bangkai. Allah, tuan-tuan. Ini yang kafir, bukan kaum kita. Ini yang kafir, yang tak percayakan Allah Ta'ala, ataupun yang paling maksiat dengan Allah Ta'ala. Bau dia basi. Basin lain, basi lain. Betul? Basi, lauk basi, tak lalu kita. Bau dah tahu, cukup, tak lalu. Ni basin, macam bangkai. Bangkai macam mana kan? Kita panggil haiwan bangkai, betul? Panggil manusia bangkai juga sebenarnya. Kita tak ada perkataan mayat. Mayat tu perkataan bahasa Arab, mayit. Nampak? Perkataan kita asalnya bangkai. Allah Tuhan. Bangkai binatang okey, lembu makan rumput, makan dedak, bau dia macam tu je. Betul? Lembu, kerbau, kambing, rimau. Kita macam mana? Allah Tuhan, bau kita bila dah jadi mayat ni, dia punya bau meletup perut tu, meletup badan semua, lagi teruk. Rimau lalu tutup hidung tuan. Nampak? Pasal apa? Kita makan tak sama macam rimau. Rimau makan daging je. Kita kadang-kadang ada yang perangai rimau punya makannya. Betul-betul. Kan rimau keluar yang selalu keluar malam-malam tu pun dicekup je. Takut keluar. Apalagi keluar Batman tak berani keluar sekarang. Direbus buat sup. Ada tak berlaku? Berlaku. Tu kena-kena kita perangai manusia. Makan yang pelik-pelik.
Lembu makan rumput je, dedah je. Rimau macam tu lah. Sekali-sekala lah rimau makan durian. Ada tak makan rimau makan durian? Percaya tak percaya rimau makan durian? Ada percaya tak percaya? Percaya. Durian yang kata orang bota Perak, orang parit betak Perak atau bota, dia cerita durian yang dikupas oleh rimau tu, itulah paling sedap. Kalah Musang King, Tupai King. Faham tak faham tu? Saya dulu tak percaya juga. Satu hari musim durian di Perak tu, lalu kawasan Titi Gantung ke Lumut tu, tepi tu semua dusun durian. Terserempak anak rimau belang. Tapi bukan tengah jalan, tepi jalan. Dia tergolek, tapi pingsan kot. Anak tu, kepala dia besar pinggan, anak rimau. Besar pinggan, kepala dia panjang lebih kurang macam ni lah. Memang belang-belang. Agak-agak mak dia besar mana? Saya lalu tu nak hantar anak sekolah, saya pula bawa bukan kereta besar, kancil. Macam mana kalau mak tu turun? Tu rimau belang, musim durian. Saya tanya orang tua itu betul. Memang bila musim durian, ada sekali-sekala dia datang nak cari vitamin C. Durian lah tu. Orang buta kata. Memang ada rimau makan durian. Tu sekali-sekala lah. Faham tak ni? Durian tuan, rimau pun makan durian. Tu. Bimbang kita pasal apa? Kita naik kereta kancil, bukan Range Rover, kancil. Kalau ada tinggi atas kancil, apa jadi tuan? Takbir terus. Nampak dia, raya dia, tak jadi dia makan durian, betul? Allah tuan, kena renung kita. Tu hebatnya Allah Ta'ala tuan. Sekali dia kalau langkah tu, kata Ustaz Zahidrus, dia pernah tengok harimau kumbang tu daripada Mersing tu, jalan Mersing tu, dia tengok Allah tunjukkan harimau tu lompat, bukan lompat tepi jalan tu, dia daripada pokok ke satu pokok rimau kumbang tu, sekali lompat 20 kaki, 30 kaki. Allah tunjuk kat dia. Orang yang perhilitan dah 20 tahun tak pernah tersempat, ustaz tu pernah jumpa tersempat, nampak dia tepi 20 kaki, 30 kaki. Slow down ustaz kata. Tu nampak hebatnya Allah buat binatang tu. Nampak kena renung kita ni. Ni balik pada kitab tadi, maksudnya kita ni bimbangkan apa? Ditanya ataupun dibuat macam orang kafir, ya. Dia punya kain kafan yang hitam, kemudian disoal. Kemudian bau yang hebat itu bau yang basi, yang bau buruk sebagai macam bangkai. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, tidak dibukakan bagimu pintu-pintu langit ataupun pintu syurga. Habis. Orang kafir stop, kita ada peluang lagi, ya? Kita ni masih lagi peluang ni. Orang kafir tak ada can lagi untuk dibukakan pintu, walaupun sebesar lubang jarum. Tu kena renung kita, ya. Kemudian diperintahkan, ya, catatan kita kepada dalam sijjin, itu catatan yang tak paling elok, paling terbaik, ya, paling buruk sekali di sana. Kemudian diturunkan roh tu ke bawah daripada langit. Tu yang dibangunkan kita. Tu datanglah dua malaikat menanya satu soalan. Bila orang kafir ditanya satu soalan, siapa Tuhanmu? Jawapannya, saya tidak tahu. Confirm lah, pasal dia kafir, dia tak tahu nak jawab. Kita ni yang dah tahulah, Allah Tuhan kita, Rasulullah Nabi kita, kitab kita, semua cukup. Kalau tak terjawab tu macam mana tuan? Ni kafir tak jawab. Ni sebab tu pentingnya mengenal Allah, mengenal Rasulullah dan menghayati kitab Allah Ta'ala, baru kita boleh jawab. Kalau tidak, ni akhirnya datang malaikat tersebut, diperintahkan untuk hamparkan untuknya neraka, bukakan pintu neraka, dipanaskan hawa neraka, disempitkan kubur sehingga terhimpit tulang rusuk. Allah tuan, tulang rusuk di kiri kanan ni tuan. Kita ni memang hebat, liang lahat tu betul-betul cukup badan kita, betul. Tapi bila dah masuk dalam tanah tuan, satu lagi hebatnya, balanya, hebatnya, bila masuk tanah, jenazah tu tersentuh je tanah, berubah color. Tu pun hebat, dentuman tanah.
Tu tanah tunggu kita ni. Nampak? Tu kena renung kita. Apa yang sepatutnya kita bawa, tu, tulang rusuk. Sebab tu kita nak tidur tuan, salah satu perisai kita Quran juga, surah Al-Mulk. Jangan miss. Boleh tak baca surah Al-Mulk? Ada kan? Amalkan, salah satu perisai kita. Nak masuk tanah, nak masuk liang lahat yang amat gelap. Surah Al-Mulk. Pasal apa? Kita ni ada potensi untuk dihimpit oleh tanah liang lahat. Bila dihimpit tuan, tu tulang rusuk kiri kanan ni bercantum, remuk, sakit sesakit-sakitnya. Ni kena renung kita. Balik pada kita lagi. Datang satu wajah, macam kita, tapi busuk wajahnya, basi baunya. Ditanya kita siapa tersebut, orang tersebut, itulah amal kita yang buruk. Yang kafir tu buruklah. Maksudnya kita ni carilah jalan biar amalan kita ni menyelamatkan kita. Harta tak jadi apa, wang ringgit tak jadi apa, hebat pangkat macam mana pun tak jadi apa. Masuknya kita kubur, itulah amal kita yang nak menyelamatkan kita. Dapat tuan-tuan? Batu jangan miss bab Quran. 5 ciri-ciri orang yang takwa yang berjaya. Azan belum? Tak payah azan. Teruskan 5, saya ambil pada catatan dalam My Quran Time. 5 ciri orang-orang takwa yang berjaya ialah siapa dia? Yang pertama, mereka yang beriman kepada yang gaib, yakin dengan bab yang gaib. Apa dia? Ni dalam kubur gaib, malaikat yang gaib. Itu orang yang berjaga, orang yang takwa, takut betul-betul dengan Allah. Yang kedua, mereka yang mendirikan solat. Sebab tu jangan miss solat tuan-tuan. Peluang kita yang hebat, solat berjemaah, jangan kita tinggalkan. Yang paling hebat lagi, subuh berjemaah, isyak berjemaah. Pahala dia hebat tak? Terlalu hebat pahala. Subuh macam satu malam qiyamul lail. Kita nak qiyamul lail tetap malam tak terdaya kan. Ni subuh kita berjemaah satu malam pahala qiyamul lail. Isyak berjemaah setengah malam qiyamul lail. Kita nak qiyamul lail tetap malam tak terdaya. Pahala tu dapat. Apalagi kita sembahyang sunat fajar pagi besok. Ada tak pahala dia? Sahih. Nabi dah bagi tahu pahala ni satu dunia, satu alam ni, skill pahala. Solat 2 rakaat fajar sebelum subuh. Yang ketiga, ciri-ciri orang bertakwa ialah mereka suka bersedekah ke jalan Allah. Jangan lepas peluang bersedekah. Ada peluang, Tong ada tak masjid? Ada. Surau ada tong? Nak ke surau kita dia ingatlah. Tak banyak, sikit. Jangan tunggu kaya. Kata Tuan Guru Arundin, bersedekahlah kita ni sampai jadi kaya. Yang keempat, mereka yang beriman dengan kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Ni yakin. Sebelum Quran ada tak kitab? Ada. Zabur, Injil, semua ada. Sebab tu jangan kita tak percaya pula dengan Al-Quran. Turun saja Quran, semuanya, semuanya ada dalam. Yang Injil apa semua ada dalam Quran. Yang kelima, ciri orang yang bertakwa ialah yang berjaya, mereka yakini akan adanya kehidupan akhirat. Yakin tuan-tuan, tu orang takwa ni yakin ada balasan akhirat. Tu taqwa, betul. Tu Ustaz Somad, saya ambil pada Ustaz Somad tu. Nota dia, taqwa, takwa, tawaduk. Sebab tu kita tawaduk, malu kita. Tawaduk macam mana? Kita solat tadi, solat maghrib, kening kita atas lantai tuan-tuan. Rendahnya kening daripada punggung kita. Pak, tawaduk. Qaf, qanaah. Syukur, cukup apa yang Allah bagi. Cukup tak sekarang kita bagi? Allah bagi, cukup. Tengoklah, sempat sembahyang kapet, kipas, mana sembahyang tempat gelap. Nampak? Punya hebat nikmat. Kita berkurung PKP sampai sekarang PKPP. Betul? Ada tak yang tak makan? Tak banyak tuan. Semuanya cukup makan. Daripada PKP tak boleh keluar. Kan tak boleh keluar tu. PKP 3 bulan pertama kan tak boleh keluar. Bukan tak boleh keluar, sembahyang masjid pun tak boleh.
Nampak? Tapi kita ada lagi nikmat makan. Negara lain bergaduh tak ada makanan, dikurung. Kita alhamdulillah, bila Perdana Menteri umumkan boleh keluar je, terkejut Perdana Menteri. Gemuk-gemuk rakyat Malaysia. Betul tak betul? Gemuk semua, semangat badan. Ya, yang pencen jangan ceritalah. Yang tak kerja, ni yang tak kerja tiba-tiba tak kerja kan, 3 bulan tak kerja, tak bergerak. Apa jadi? Gemuk-gemuk belaka. Cukup makan, cukup. Tak cukup, hantar lagi, NGO hantar, betul? Abid Liu hantar macam-macam. Semua cukup makan. Tak cukup lagi, online. Nampak? Hebatnya Allah bagi nikmat. Habis masuk raya, raya tak ada raya, keluar pada raya, dapat pula nikmat durian. Ada tak durian? Allah, melambat-lambat durian. Daripada Musang King sampai Tupai King. Punya hebat makan durian tuan. Hidang lagi, harum manis, pelam. Tak berhenti minta darah tu. Orang luar kata teruknya orang Malaysia minta darah, betul? Tu tak berhenti-berhenti. Dia bukan ke mana pun, keluar jam tu, jam ke mana-mana pun, pergi makan je, pergi mana pun. Tak kira tadi saya pergi Semban, penuh. Semban jam. Hari Ahad jam. Bukan ke mana pun, makan. Makan petang, makan tengah hari, minum petang, semua cukup. Nikmat yang Allah bagi. Sebab tu kita jangan kufur nikmat. Cari jalan untuk kita jaga. Ta, tawaduk, qaf, qanaah, syukur, betul? Yang keempat, qaf, ta, qaf, waw, warak. Jangan ambil yang haram. Warak tu maksudnya kita bukan duduk masjid warak, tak. Kita tak berani ambil yang haram. Walaupun sehelai, walaupun sekupang, walaupun RM1, jangan ambil. Cari jalan yang halal. Ada tak bab halal? Ada tak bab haram dalam Quran? Ada. Haram, rasuah haram. Apa lagi? Arak haram. Betul tak betul? Ada. Sebab tu kena renung kita ni. Kena doa supaya kita ni dapat sumber yang halal. Kata Ustaz Somad, sampai bila kita nak makan sumber yang haram? Kita dah tahu dalam Quran tulis arak tu haram. Sampai bila kita nak makan juga pendapatan dari yang sumber yang haram? Sampai bila? Ini bukan politik. Ini betul. Ada dalam Quran, betul? Kita dah mengaku inna dina indallahil Islam. Sampai bila kita nak makan yang sumber yang haram? Berhentilah. Kita minta sepatutnya, yang sepatutnya, yang sewajibnya, cari jalan, ya, nak sumber, cari pendapatan sumber yang halal. Ada dalam Quran. Jangan main-main. Apalagi bab riba. Ada tak bab riba? Ada tuan-tuan. Jangan, kalau boleh elakkan. Pasal Allah perang, Allah laknat yang bab riba. Ya, kalau bab riba kita masih lagi bersekongkol, besok jawab dengan lidah yang fasih. Bab anak yatim, bab wanita, ada tak dia Allah perjuangkan? Baru diceritakan dalam surah An-Nisa. Bab pusaka, ada tak bab pusaka? Cari jalan. Bab faraid. Kadang-kadang orang ambil kesempatan daripada bab faraid, pasal dia lelaki, dia dah tahu dia dapat lebih, dia gunakan pula tu. Allah tu berlaku. Pasal apa? Dia terlupa dia makan anak, harta anak yatim. Apa balasannya? Makan, dia akan telan api neraka yang Allah hidangkan. Harta pusaka. Sebab tu bila mati ayah, mati ibu kita, jangan terus-terus nak faraid, jangan terus-terus nak bagi harta. Check, double check, triple check hutang orang tua kita tu. Selesaikan apa yang dia hutang, baru kita boleh baki tu, baru kita bagi uruskan pembagian harta secara faraid. Ni dah tak percaya, buka surah An-Nisa, kata Ustaz Fazrul. Ada. Ni bukan hukum lain, hukum daripada Allah Ta'ala. 1/8 ada, 1/6 ada, 2/3 ada, semua cukup. Allah dah kirakan. Tolong tuan-tuan, ya, sebab tu bila tengok Quran tu baru kita gerun. Takutnya bila bersekongkol dengan bab riba, bab hutang, bab faraid, janganlah kita biarkan. Boleh tuan-tuan? Ni antara yang kita baca. Mudah-mudahan malam ni kita dapat panduan untuk kita cari jalan mengelak daripada bab ahli neraka. Kita mudah-mudahan masuk ke dalam syurga terus. Tak ada soalan, tak ada kuari apa pun, langsung terus ke syurga insya-Allah. Mana yang baik daripada Allah Taala, lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina
InsyaAllah sebelum saya teruskan doa, saya nak mohon tuan-tuan, mohon doakan anak kami di Turki, 3 orang. Turki tengah PKP juga, tengah kritikal juga, 300,000 dah kes. Kami ada anak 3 orang ni, tiga tengah belajar kitab. Quran dah habis dah, kitab nak habiskan. Boleh kita doakan sekali. Saya mohon malam ni minta izin untuk kita sembahyang hajat. Kita doakan pelajar-pelajar di sana, anak kami sekali, pelajar Malaysia, untuk selamat di sana. Memang hebat, kita 10,000, dia 300,000 dah. Tapi dia orang still manageable lagi. Maksudnya dia boleh uruskan lagi. Nak balik sini tak boleh. Pasal kita dah blok dah. Mana negara yang dah 100,000 ke atas memang tak dibenarkan datang ke sini. Tu kita tak ada cara lain. Nak balik tak boleh, kita doalah dengan sembahyang hajat. Boleh tuan-tuan? Saya mohon izin. Kemudian satu lagi, di luar sana ada barang jualan kesihatan, ya. Siapa yang minat untuk jaga kesihatan dan umur-umur kita ni, ada di luar sana, sekali dengan air zam-zam. Air zam-zam tahun ni sudah dapat. Kami ada stok insya-Allah sikit, ya. Ada di luar insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Tahassanna bi jabar wa tasanna malakun allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimati llahi tammah min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam Muhammadar rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.